kita boleh tengok dia punya tempat proses kulit babi atau khinzir ya. Dia buat proses semua di tepi longkang saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Sofia Nur Solehatun dalam perkembangan berita jenayah terkini 999. Saudara, mereka menceroboh tanah simpanan kerajaan untuk dijadikan penempatan haram. Sumber elektrik disambung secara tidak sah. Aktiviti mereka itu berjaya dikesan menerusi operasi bersepadu Jabatan Imigresen Negeri Sabah yang dijalankan ke atas kawasan penempatan setinggan pendatang asing tanpa izin Kota Kinabalu. Laporan itu membuka tirai 999 minggu ini. Jam 11.50 malam. Taklimat operasi disampaikan Timbalan Penolong Pengarah Imigresen Kanan, Jabatan Imigresen Negeri Sabah, Hasanal Awang Hashim. 999 menyertai operasi bersepadu ini yang mensasarkan kawasan perumahan setinggan yang menceroboh tanah simpanan kerajaan di Taman Bunga Sulaiman, Kota Kinabalu. Gerak terus. Okey. Ketua Medan sudah adakan kita gerak terus. Kiri ya, tutup lampu. Jam 12.30 malam, pasukan operasi bergerak ke kawasan sasaran. Operasi turut disertai Polis Diraja Malaysia, Jabatan Pendaftaran Negara, Angkatan Pertahanan Awam dan beberapa agensi lain. Ketika operasi dijalankan, penghuni setinggan yang dipercayai terdiri daripada pendatang asing tanpa izin dikatakan baru sahaja melelapkan mata mereka. Migration. Wanita warga asing ini antara yang diperiksa dan didapati tidak memiliki sebarang dokumen pengenalan diri yang sah. Pelbagai alasan diberikan semata-mata untuk melepaskan diri. Paspor dipegang majikan. Buru-buru paspor. Ini. Berapa orang dalam bilik kah? 1 orang. Dalam rumah ni berapa penghuni? 4 orang lah. Lagi siapa lagi di sini? 3 orang saja, bos. 3 orang saja sama seperti saya. 3 orang saja. Selain tiada sebarang dokumen pengenalan diri dipercayai, kebanyakan penghuni di sini turut memiliki dokumen pengenalan yang meragukan. Fotokopi na ito, pipunaan mo ito. Nak tahu di mana? Ada di rumah ini. Disuruh aku jalan macam mana? Ada banyak ini. Dia suruh aku pergi macam mana? Apa dokumen tadi? Apa dokumen dong? IC, duduk. Berapa umur kau ni? Sampai kau telepon lagi ya. Orang mana? Pitas. Nanti guna baju juga. Mari keluar paspor. Tinjauan 999, kawasan persekitaran didapati kotor, ekoran sampah yang dilonggokkan di tempat yang tidak sepatutnya. Tidak proper, ambil kira. Dari segi Hasil pemeriksaan dilakukan oleh Sabah Elektrik Sendirian Berhad (SESB) mendapati berlakunya aktiviti mencuri sumber elektrik. Ini ekoran penemuan deretan kabel dan kotak Swiss yang dipercayai dipasang sendiri oleh penduduk daripada sumber utama milik SESB. Inilah dia automatic breaker atau MSB diorang. Dan kan ni. Inilah dia. Jadi SSB banyak kerugian sudah. Oleh kerana inilah akibat penimbunan haram orang yang tidak bertanggung jawab. Dia punya supply bukan dari sini. Dia punya supply bukan dari sini, adalah dari lain tempat. dari luar. Dari luar.
Kalau kita off di sini, ini masih ada supply. Semua ini adalah pembuangan haram. Sepanjang operasi, 114 warga asing diperiksa, manakala 49 orang termasuk 32 lelaki dan 17 perempuan ditahan atas pelbagai kesalahan mengikut Akta Imigresen kerana tinggal di negara ini tanpa dokumen yang sah dan tinggal lebih masa. Dan semua mereka yang ditahan pada malam ini, kita akan meletakkan mereka di suatu pusat kuarantin yang ditetapkan dan mereka akan menjalani saringan sebelum mereka ini ditempatkan di dalam depo tahanan imigresen. Jabatan Imigresen Negeri Sabah turut memohon kerjasama orang ramai untuk melaporkan sebarang penempatan haram pendatang asing tanpa izin di sekitar kawasan mereka. Operasi berakhir jam 2 pagi. 4 penjenayah yang terlibat dalam kes samun pejabat dan kilang sekitar Johor maut ditembak polis. Insiden di Jalan Parit Sulong Pagoh itu membuka tirai rangkuman kejadian jenayah seminggu 999. Keempat-empat suspek dipercayai warga asing berusia di antara 23 dan 40 tahun itu maut ditembak polis apabila bertindak agresif dengan mengeluarkan sepucuk pistol ketika polis menghampiri kereta suspek. Suspek turut melepaskan beberapa das tembakan manakala seorang daripada suspek cuba menikam polis dengan menggunakan pisau kerambit. Hasil siasatan mendapati kedua-dua kereta suspek menggunakan nombor pendaftaran palsu. Mereka dipercayai anggota kumpulan samun yang mensasarkan kilang dan pejabat di sekitar negeri Johor. Kes disiasat mengikut Seksyen 307 dan 186 Kanun Keseksaan kerana cubaan membunuh dan menghalang penjawat awam melakukan tugas. 3 lelaki ditahan Jabatan Perhutanan Kelantan kerana menceroboh hutan simpan kekal Sungai Terah Gua Musang dengan menanam ratusan pokok ketum sejak 2 tahun lalu. Ketiga-tiga suspek berusia di antara 25 dan 33 tahun itu ditahan di sebuah rumah usang hasil daripada maklumat awam serta risikan pasukan operasi bersepadu Khazanah. Ketika serbuan, selaras senapang buatan sendiri dan 3 butir peluru hidup turut ditemukan. Kes disiasat mengikut Akta Perhutanan Negara 1984. 18 individu berjaya diberkas polis ketika asyik berjudi di sebuah kilang barangan lusuh di Jalan Pengkalan Bukit Tengah, Bukit Mertajam. Serbuan pasukan polis cawangan judi, maksiat dan kongsi gelap ditujuh. Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Perai Tengah mendapati pertaruhan perjudian turut melibatkan puluhan ribu ringgit. Ruang pejabat dalam kilang dijadikan lokasi berjudi bagi mengelak daripada dikesan pihak polis. Polis turut merampas peralatan judi dan juga wang tunai sebanyak RM180,000 untuk siasatan lanjut. Polis berjaya menahan ketua kumpulan geng Apoy bersama seorang pengikutnya selepas menyamun seorang suri rumah di flat Taman Jati, Kulim, Kedah. Hasil siasatan mendapati kumpulan ini mensasarkan kediaman wanita dan bertindak ganas apabila mangsa cuba melawan. Menurut Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Azhar Hashim, hasil penahanan kedua-dua suspek, polis berjaya menyelesaikan 10 kes samun yang dilaporkan sejak Disember lalu. Kes disiasat mengikut Seksyen 395 Kanun Keseksaan. Ada model dia kan? So, ada model dia tunjuk. Taktik licik pengedar baju tiruan berjenama terbongkar apabila stor penyimpanan mereka diserbu pihak berkuasa.
Lebih mengejutkan, mesin cetakan jenama serta risit jualan ke luar negara turut ditemukan. Ikuti laporan wartawan Haris Farouk Alex yang turut serta dalam operasi bersama pasukan KPDN HEP wilayah Persekutuan Kuala Lumpur baru-baru ini. Hasil risikan selama 2 minggu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna wilayah Persekutuan Kuala Lumpur berjaya mengesan sebuah premis yang dipercayai menjadi pusat operasi jualan pakaian tiruan berjenama. Hasil pemeriksaan premis yang terletak di Kepong Kuala Lumpur, pihak KPDN HEP menemukan lebih 3,000 helai jersey tiruan yang disyaki dijual secara dalam talian. A1 J001 patutnya dekat sini. A1 Ke tepi ni. dekat tu. Okey. Itu satu lah. Yang lain ni sama. Yang lain ni pun lain dia punya label ni lain. Lain juga. Berikutan penemuan mesin pencetak pemilik dipercayai menjalankan kerja percetakan logo jenama terkenal tanpa kelulusan wakil cap dagang yang sah. Hasil pemeriksaan lanjut di ruang pejabat premis, beberapa helaian resit jualan beralamat di luar negara turut ditemukan. Rentetan itu, pihak berkuasa yakin peniaga di premis ini turut mensasarkan jualan di peringkat antarabangsa. Peniaga dipercayai mula aktif sejak beberapa bulan lalu dan mempromosikan produk jualan secara dalam talian. Menurut pengarah KPDN HEP wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Arifin Samsudin, taktik licik peniaga mula dikesan setelah pasukannya menyamar sebagai pembeli menerusi platform digital. Jadi kita dapati selain daripada JC tersebut ada barang-barang lain, JC lain di mana barang-barang ini bukan sahaja diedarkan di Malaysia dan kita melalui data yang kita dapat juga diedarkan ke luar negara kepada contoh di Singapura, Hong Kong, termasuk juga Botswana dan lain-lain. Kita agak pelik jugalah JC ni sampai JC Harimau Malaya ni sampai juga ke negara-negara Afrika melalui diorang ni lah. Hampir 3,000 helai jersey termasuk stokin berjenama tiruan dan peralatan pejabat berjaya disita. Kes disiasat mengikut Akta Cap Dagangan 2019. Manakala di Bandar Rimbayu Shah Alam, Selangor, 2 buah rumah teres yang dijadikan stor penyimpanan barangan tiruan diserbu pihak KPDN HEP Negeri Selangor. Hasil pemeriksaan menemukan pelbagai baju tiruan berjenama disyaki disimpan menggunakan satu cap dagangan berdaftar yang digunakan secara salah. Ketika serbuan, seorang lelaki berusia 30 tahun mengaku menjadi pemilik kepada barangan yang ditemukan dalam kedua-dua buah rumah itu. Dia turut mendakwa setiap barangan dijual secara dalam talian di antara RM6 dan RM20 setiap helai. Menurut pengarah KPDN HEP Selangor, Muhammad Zikril Azan Abdullah, hasil siasatan lanjut mendapati pemilik menggunakan ejen bagi mendapatkan barangan dari negara jiran. Hasil siasatan awal dengan pihak peniaga, kita dapati bahawa beliau telah melaksanakan perniagaan selama 1 hingga 2 tahun yang lalu di premis ini dan dibantu oleh isteri beliau yang merupakan seorang warga negara Vietnam. Peniaga tersebut memaklumkan kepada kita bahawa anggaran pendapatan yang diperolehi hasil jualan ini adalah sebanyak RM50,000 sehingga RM80,000 sebulan. Hasil serbuan, lebih 3,000 barangan tiruan berjenama dirampas dan kes disiasat mengikut Akta Cap Dagangan 2019. Haris Farouk Alex, 999.
ni lori. Lori yang langgar rider. Seorang penghantar makanan maut setelah motosikalnya dilanggar sebuah lori yang dipandu dalam keadaan laju di Lebuh Raya Damansara Puchong, LDP. Gara-gara pemanduan melulu berhampiran sebuah hotel, pemandu lori berkenaan turut menyebabkan kemalangan terhadap 5 buah kenderaan yang lain. Rakaman detik hitam itu menjadi tular di media sosial dengan lebih 10,000 tontonan dan mendapat pelbagai reaksi netizen. Bagi saya amat sedih lah, dan bagi saya juga, diri saya takut benda tu. Takut terjadi pada rider lain macam saya sendiri kan. Kita takut benda tu. Sebab macam rider ni kita tak ada efek esok-esok macam saya cakap tadi. Tapi kita bayangkan macam mana family dia orang untuk cari rezeki yang lain. Suami meninggal kan. Untuk anak-anak dia orang yang masih kecil, kebanyakan macam rider Grab ni ramai yang dah berkahwin. So tak ada efek esok-esok bila dilanggar, bila tak bertanggungjawab tu. Sedih lah bagi saya. So macam lori ni patut bertolak ansur lah dengan kenderaan kecil ni, macam orang naik basikal ke naik motor kan. Kalau boleh kita bertolak ansur lah di atas jalan raya. Sebab nyawa kita terancam. Lagipun selalu boleh mengalami kemalangan. Kalau boleh bawa tu biar perlahan lah, slow. Lepas tu selalu mengalah dengan kita orang ni. Kita orang mencari rezeki. Viral 999 bertemu Ketua Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Selangor, Superintendent Azman Syariat bagi mendapatkan perincian kes. Pemandu lori tersebut dikatakan melarikan diri, tapi sebenarnya dia terus pergi ke balai yang berdekatan dan dia membuat laporan polis, dan pihak JSPT Selangor telah menahan lelaki tersebut untuk kita siasatan di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Saya suka memberi nasihat umum lah, tidak spesifik kepada menjurus pada kes ini. Jadi banyak pemandu kenderaan berat di atas jalan raya, terutamanya di dalam negeri Selangor ini, saya mohon supaya memandu dengan lebih cermat dan lebih bertimbang rasa kepada kenderaan kecil, terutamanya motosikal. Manakala ada beberapa lokasi jalan-jalan kita yang agak kurang baik. Dan bagi penunggang motosikal juga, saya suka mengingatkan supaya lebih berhati-hati kerana motosikal itu strukturnya yang kecil, yang peratusan untuk terlibat dalam kemalangan lebih tinggi. Dan untuk makluman juga, sepanjang tahun 2021 di negeri Selangor, kemalangan maut di atas jalan raya hampir 70% melibatkan penunggang dan pemuncing motosikal. Jadi saya mohon kerjasama daripada pengguna jalan raya sekalian. Terutamanya sekarang di era kita banyak pengguna yang ada dashcam, supaya melaporkan kemalangan-kemalangan yang berlaku kepada balai polis yang berdekatan, juga kepada mana-mana kesalahan lalu lintas yang dikesan dan dapat dirakam dengan dashcam, laporkan kepada kita supaya kita boleh mengambil tindakan. Walaupun pihak polis sentiasa menjalankan penguasaan, tapi kita tidak mampu untuk berada di semua tempat pada satu-satu masa. Jadi kita mohon kerjasama daripada orang ramai, sama-samalah kita menghindari kepada pemandu-pemandu yang gemar melanggar peraturan jalan raya. Polis mengesahkan kes kemalangan itu kini disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Aku sudah tutupnya. Aku melek dia kalau memang buat layar buat ni saja, tidak sudah tutupnya. Sudah 50 tahun. 50 tahun. Sudah tutupnya. Pernah diserbu atas kesalahan yang sama 13 tahun lalu tetapi masih tidak serit. Keadaan sebuah kilang memproses berbola ikan tetap kotor dan menjijikkan. Serbuan Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang mendapati lemak babi yang tidak diasingkan malah disimpan bersama bahan-bahan yang lain. Perinciannya bersama wartawan Iman Syafiq Jamaluddin.
Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan Jabatan Kesihatan Pulau Pinang menjalankan Ops Tegar yang mensasarkan sebuah kilang pembuatan berbola ikan. Operasi itu yang dianggotai 43 anggota dan pegawai turut dibantu beberapa agensi lain. Berdasarkan risikan Jabatan Kesihatan, rutin pemeriksaan berkala ini membantu tahap kebersihan ketika memproses dan pembungkusan makanan. Dalam kau masih banyak lah. Proses pembuatan makanan di kilang ini didapati tidak mengikut syarat kebersihan yang disyorkan oleh Jabatan Kesihatan. Pemeriksaan mendapati berbola ikan yang telah siap diproses tidak ditutup dengan baik sehingga terdedah kepada hurungan lalat. Mesin memproses makanan juga tidak diselenggara dengan baik dan berada dalam keadaan kotor. Bahan memproses pula diletakkan di atas lantai. Atas lantai terus. Dari atas lantai terus. Okey. Tuan. Kita boleh hantar lah. Ini dalam penantian dia tak boleh nak. Sebabnya dia terlalu bawah sangat. Jumpa kan? Lalat pun ada. Tengok. Okey, dia lagi ya. Haiwan perosak seperti lipas, lipan dan tikus turut ditemui semasa pemeriksaan di kawasan kilang ini. Kehadiran lalat dipercayai akan menjejaskan kualiti produk makanan yang diproses sekaligus mampu menyebabkan keracunan makanan. Okey, dalam peraturan bila dia tulis dalam Chinese saya pun confused tau. Hari ini pun saya pun dah tak berani. Tadi saya pegang, ini pun saya pun tak berani. Dia blank kosong. Okey This one dia tulis pork tapi dalam Chinese bukan dalam bahasa. Dia mesti produk Malaysia dalam bahasa Malaysia atau another bahasa. So that means dia tulis boleh Chinese boleh, tapi bahasa Malaysia wajib. Itu wajib. Okey. So bila dia tulis Chinese dia mesti tulis dalam bahasa. Lebih mengejutkan apabila pemeriksaan di bahagian belakang kilang mendapati dua pekerja sedang memproses lemak babi secara terang-terangan berhampiran tempat memproses berbola ikan. Kita boleh tengok dia punya tempat proses kulit babi atau kinzir ya. Dia buat proses semua di tepi longkang saja. Dan kulit ni akan dicampur nanti bila dengan fishball nanti. Tepi longkang tu. Setiap bahan yang diproses di kilang ini dipercayai dibungkus sendiri oleh pekerja sebelum dihantar ke pasar basah berhampiran. Plastik serta alat pembungkusan turut ditemui dalam operasi ini. Seorang lelaki dipercayai pemilik kilang mendakwa kilangnya yang beroperasi selama 50 tahun telah ditutup dan hanya beroperasi untuk sementara waktu. 50 ton. Ui, dah lama. Itu pasal. Aku sudah tutupnya. Aku melek dia kalau memang buat layar buat ni saja, tidak sudah tutupnya. Sudah 50 tahun. 50 ton. Sudah tutupnya. Saya sudah tutupnya. Saya sudah mingkratnya. Lagi saya melek mau buat kasih dia buat saja. Fishball ni you hantar mana? Pasar. Pasar. Pasar mana? Pasar mana-mana ada hantar. Semua pasar you hantar lah. 8 notis lah kita keluarkan iaitu kesalahan di bawah Akta Makanan dan juga KBT NKK dan juga di bawah pihak berkuasa tempatan. Okey, dan daripada 8 notis yang telah kita keluarkan bernilai sebanyak RM4,100 lah Malaysia. Okey, kesalahan yang kita temui pada hari ini di mana kilang beroperasi dalam keadaan yang tidak sanitasi di mana pencampuran di antara makanan yang tidak halal iaitu kinzir dan juga produk-produk makanan macam fishball di mana tiada satu gambaran yang jelas dari segi pelabelan. Oleh demikian kita syorkan kepada pihak pemilik supaya melabelkan makanan-makanan yang tidak halal dengan jelas.
Mengikut rekod, premis sama pernah diserbu pada tahun 2008 atas kesalahan mencampurkan berbola ikan dan daging babi di tempat memproses yang sama. Premis ini diarahkan tutup selama 14 hari mengikut Seksyen 11 Akta Makanan 1983 untuk pembersihan semula. Manakala setiap pekerja kilang turut didenda sebanyak RM300 mengikut Peraturan 32 iaitu berkaitan pakaian pengendali makanan. Rutin harian seorang lelaki warga emas untuk mengambil upah menebang pokok bertukar tragedi apabila mangsa menemui ajal ketika sedang bekerja. Kejadian di Tanjung Emas, Penggalan Cepa, Kelantan itu membuka tirai tragedi 999 minggu ini. Mangsa Zakaria Adam, 62 tahun, mencari rezeki dengan mengambil upah sebagai pemotong pokok sejak 8 tahun lalu. Ketika kejadian, mangsa dikatakan sedang memanjat pokok sebelum memulakan kerja menebang. Namun, dua rakannya yang berada di bawah melihat mangsa seperti tidak sedarkan diri. Mereka kemudian cuba memanggil mangsa beberapa kali namun tiada sahutan sebelum memaklumkan kejadian kepada tuan rumah yang seterusnya menghubungi pihak bomba dan penyelamat. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Pengkalan Cepa, penolong kanan penguasa bomba Muhammad Fakhri Mazlan, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 9.40 pagi dan tiba di tempat kejadian 8 minit kemudian. Tangga intera untuk ke lokasi mangsa dan memberikan rawatan awal pada mangsa, tapi tiada tindak balas daripada mangsa lah. Anggota seterusnya memakaikan harness pada mangsa dan bawa turun menggunakan tali. Untuk bawa turun mangsa ni tidak ada masalah lah. Menurut Fakhri, pihak Kementerian Kesihatan Malaysia mengesahkan mangsa telah meninggal dunia di tempat kejadian dan mayat dibawa ke Hospital Raja Perempuan Zainab II untuk bedah siasat. Muhammad Zakaria, 35 tahun, anak ketiga mangsa, reda dan tidak menyangka akan kehilangan orang yang disayangi sekelip mata. Ketika kejadian, dia berada di Kuala Terengganu atas urusan kerja dan mendapat berita sedih itu daripada adiknya. Rasa terkejut sebab tak boleh nak ayat lah. Masa tu duduk tengah dia interview, bah ada interview untuk buka cawangan sana. Jadi untuk urusan kerja lah. Jadi tim berita ni saya tak boleh nak fokus kerja. Permintaan terakhir ayahnya ingin berjumpa dengan cucu menjadi kenangan yang sukar dilupakan. Dia ayat, "Mak, aku lama tak jumpa dengan anakmu. Abang hati ada buat kerja di Kuala Lumpur lah. Tino dia molek kita tu bit petai tu. Dia mari rumah. Dia dah jumpa dengan anak cucu tu. Kita mari semua sini pasal PKP ni tak boleh nak jalan bawa anak gapo. Jadi kita nak bawa anak pun kita lah takut jugalah. Gapo-gapo. Ayat dia mengelak tu lah. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Keseronokan tiga sahabat memancing ikan di tepi pantai, kawasan hutan bakar Telaga Air, Kuching, Sarawak bertukar detik cemas. Mereka terperangkap akibat air pasang sehingga terpaksa memanjat pokok bagi mengelak air laut yang semakin tinggi. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Sarawak berkata, dalam kejadian Sabtu lalu, 3 lelaki terbabit dipercayai terperangkap sejak jam 2.30 petang. Mereka berjaya diselamatkan sekitar jam 9.27 malam sejurus menerima panggilan kecemasan jam 2.56 petang. Pasukan Gerakan Operasi PGO yang dihubungi seorang daripada mangsa menasihatkan mereka agar terus kekal berlindung di atas pokok sementara menunggu bantuan tiba. Berikutan hujan lebat di lokasi kejadian, 11 anggota yang dikerahkan dalam usaha menyelamat mangsa turut dibantu sepasukan anggota Agensi Penguasaan Maritim Malaysia. 3 buah motosikal dipercayai milik mangsa yang diletak di tepi pantai turut ditenggelami air. Daripada mana? You keluar dulu. Om, buka tengok model dia. 10 13. Penguatkuasaan sanitasi awam bagi membasmi wabak COVID-19 terus giat dijalankan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
kandungan bahan kimia dititikberatkan dalam proses sanitasi untuk memastikan wabak COVID-19 tidak terus merebak. Ikuti laporan sanitasi awam 2.0 bersama wartawan Haziq Hamid. Usaha membendung wabak COVID-19 masih diteruskan oleh petugas Barisan Hadapan. Bagi mencegah penularan, operasi sanitasi giat dijalankan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Kuala Lumpur. Bahan disinfeksi adalah mengikut tetapan prosedur iaitu menerusi formula NALCO. Pelaksanaan sanitasi awam khususnya di sekitar Kuala Lumpur dijalankan dengan kekuatan seramai 7 pegawai dan 30 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Jalan Tun Razak. Kesemua anggota dari unit hazmat atau unit bahan bahaya telah dilatih dalam operasi sanitasi di kawasan kategori penularan utama PPI Center. Bagi operasi ini, proses sanitasi di bahagian dalam dan luar bangunan dijalankan dengan kelengkapan pakaian serta bahan kimia nyah cemar. Dalam memerangi COVID-19, pemakaian perlindungan peribadi PPE amat dititikberatkan oleh anggota bertugas mengikut kesesuaian tempat. Kategori zon hijau dan zon merah dibahagikan untuk menyelaraskan pemakaian PPE anggota. Berdasarkan kepada SOP yang kami patuhi, kita melihat dari segi risiko keberjangkitan COVID-19 ini. Bagi lokasi-lokasi yang kita boleh kenali sebagai epicenter yang mempunyai possibility kadar jangkitan yang tinggi, kita akan memakai PPE ataupun personal protective equipment di level tahap level C. Okey, yang mana kita akan pakai dengan tie-back suit dengan full protection lah sebenarnya. Okey, bagi tempat-tempat yang common area ataupun public area yang kita jangka risiko agak rendah, kita akan memakai protection level D, yang mana kita dilengkapi dengan face shield, mask, glove dengan apron. Setiap bahan kimia digunakan mengikut kaedah bancuhan tertentu berdasarkan kadar kepekatan pH agar cecair menjadi mesra alam. Menurut pakar hazmat JBPM Kuala Lumpur, Muhammad Irwan Hassan, bahan asas yang digunakan untuk sanitasi adalah sejenis cecair sodium hypoklorida dan ianya perlu dicampur bersama air mengikut kadar nisbah tertentu. Okey, dari segi bancuhan, bahan-bahan kimia yang kita guna pakai untuk bancuhan desinfeksi ini kita bahagi kepada 3 lah. Pertama daripada peluntur, kedua disinfektan dan yang ketiga antiseptik. Jadi kebanyakannya yang kita gunakan dalam Jabatan Bomba ni, bahan-bahan kimia yang kita gunakan untuk membuat sanitasi ni adalah daripada sodium hypochlorite. So sodium hypochlorite ni adalah salah satu bahan yang digunakan pakai dalam peluntur. So kalau contohnya di pasaran sekarang ni kita ada klorok. So dalam klorok ni kita tengok klorok ni, bahan kimia ni mempunyai 5% sodium hypochlorite. So apa yang kita buat adalah untuk kita mengurangkan dia punya kepekatan. Bagi kerja-kerja desinfeksi, kita terbahagi kepada 2 tempat, iaitu pertama di dalam bangunan dan juga di luar bangunan. So nisbah untuk di dalam bangunan adalah 1 nisbah 50. Maksud saya di sini 1 liter sodium hypochlorite yang kita gunakan dinisbahkan dengan 50 air. Dan bagi di luar bangunan pula adalah 1 nisbah 10. Maksud saya 1 nisbah 10 ni, 1 nisbah bahan kimia sodium hypochlorite dicampurkan dengan 10 nisbah air. Selain itu, bahan antiseptik juga sesuai digunakan khususnya bagi orang awam yang ingin menjalankan proses sanitasi. Usaha membendung musuh berdarah kecil ini terus dilaksanakan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Pencegahan COVID-19 terus dititikberatkan menerusi proses sanitasi dengan menggunakan bahan berformula NALCO. Haziq Hamid, 999. Warn and sweep. Polis daerah Petaling Jaya bertindak lebih tegas dan tidak menerima sebarang alasan tidak munasabah ketika operasi pematuhan SOP Perintah Kawalan Pergerakan.
Baru-baru ini dalam sebuah sukatan jalan raya di Lebuh Raya LDP, beberapa individu cuba meloloskan diri menggunakan surat majikan. Perinciannya bersama wartawan Sanizra Ayin. Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya mengadakan taklimat operasi Warn and Sweep dalam melaksanakan penguasaan prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan yang lebih tegas. Matlamat operasi adalah untuk memberi peringatan dan nasihat kepada masyarakat setempat agar mematuhi SOP serta tidak melanggar syarat yang telah ditetapkan bagi mengelak daripada diambil tindakan kompaun. Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersial Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya, DSP Muhammad Suhaimi Azamat mengetuai operasi yang turut melibatkan 15 pegawai dan 40 anggota yang lain. Lokasi pertama operasi dijalankan di sekitar kawasan rumah kedai Metrowell, Kampung Datuk Harun. Adalah diingatkan kepada semua orang ramai agar mematuhi perintah kawalan pergerakan ini dengan meneruskan menjaga penjarakan fizikal, memakai pelitup muka dan mengelakkan diri dari berkumpul. Sekiranya perintah kawalan pergerakan 2.0 ini gagal dipatuhi, tindakan saman akan dilaksanakan kepada yang ingkar. Sekian, terima kasih. Operasi turut memberi penekanan kepada pemilik premis perniagaan supaya mengamalkan penjarakan fizikal dan menyediakan peralatan mengikut SOP yang ditetapkan. Ini buku tu, you pastikan orang jaga, tengok itu orang tulis betul-betul dia punya nama, okay? Dengan nombor telefon. You tengok kadang-kadang ada orang dia tulis nama itu tidak betul punya. Phone number cek betul-betul. Kalau ada kes ini nanti senang itu Kementerian Kesihatan mau cari. Okey. Sekatan Jalan Raya SJR di Lebuh Raya NPE dijalankan di kedua-dua arah laluan bagi tujuan pemeriksaan. Gara-gara sengaja menggunakan alasan untuk ke tempat kerja bagi tujuan merentas daerah, individu ini dikompaun kerana melanggar SOP PKP. Bang, dari mana? Dari Jalan Kelang, PJ1 tadi. Pergi mana? Di ofis saya. Ini saya ada komputer sikit nak buat. Hari ini kerja ke tak? Hari ini tak kerja. Kesalahan abang ni adalah hari ini hari cuti, jadi ofis tidak bekerja. Okey, bila ofis tidak bekerja dengan menggunakan surat yang dikeluarkan sendiri oleh diorang untuk syarikat untuk pergi ke tempat kerja adalah salah. So, dia tidak mematuhi SOP yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Bila hari bekerja, benda ini adalah valid. Tapi bila hari cuti, kita terpaksa keluarkan saman kerana telah melanggar SOP. Operasi diteruskan di kawasan Pasar Malam Taman Medan Baru untuk memastikan orang ramai yang berkunjung mematuhi arahan SOP yang ditetapkan. Memandangkan pihak kerajaan telah membenarkan pembukaan pasar malam, jadi pihak polis di Petaling Jaya ini bekerjasama dengan semua elemen untuk memastikan peniaga-peniaga dan juga pengunjung-pengunjung pasar malam ini mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan, menjaga jarak, mendaftar di buku yang telah ditetapkan dan juga memeriksa suhu badan. SJR turut dijalankan di Lebuh Raya LDP. Ketika operasi, polis berjaya menahan 2 individu yang berada dalam keadaan mencurigakan. Kedua-dua mereka cuba memberi pelbagai alasan tidak munasabah bagi meloloskan diri. Hasil pemeriksaan mendapati mereka tidak mendapat kesebarang kebenaran polis untuk merentas daerah. Buka tengok bodek dia. 10-13. You tahu kan, sekarang musim PKP, betul tak? Tidak dibenarkan mana-mana individu keluar tanpa alasan yang munasabah. Betul? 10 km radius untuk apa? Beli makanan dan kesihatan. Betul tak? And then you berada di tempat ini tanpa alasan yang munasabah. So, jadi satu kesalahan juga. Faham? Kompong. Dua-dua Hasil operasi
operasi kita pada hari ini bermula dari pagi tadi sehingga malam ini, pihak polis Petaling Jaya mendapati terdapat pelbagai kesalahan pelanggaran di bawah Akta Pengawalan Penyakit Berjangkit, yang mana salah satu daripadanya berada di tempat awam tanpa alasan yang munasabah dan juga keluar daripada 10 km radius tanpa alasan yang munasabah. So kita telah mengeluarkan saman dan juga kompaun. Pesanan pihak polis kepada masyarakat, arahan telah dikeluarkan dengan jelas oleh pihak kerajaan. Masyarakat perlu berada di rumah, keluar apabila perlu. Tindakan tegas akan diambil kepada mana-mana individu yang melanggar arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan, dan pihak polis akan terus mempergiatkan usaha dari semasa ke semasa, hari demi hari, untuk membantu masyarakat mengekang virus ini daripada terus merebak. Sani Zain, 999. Saudara, laporkan sebarang kejadian jenayah di kawasan anda. Salurkan maklumat kepada pihak berwajib. Tindakan anda itu mampu menyelamatkan nyawa orang lain di masa hadapan. Sekian sahaja daripada kami minggu ini. Mewakili tim penerbitan 999, saya Sofia Nur Solihatun mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.